Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kembali ke kelas pendidikan kesihatan tahun 6. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan ceria untuk meneruskan PDP kita pada pagi ini. Okey. Hari ini kita masih berada lagi dalam tajuk yang sama, iaitu unit pertama, megah dan gagah. Okey. Kita imbas sedikit pembelajaran kita yang lalu. Okey, pembelajaran yang lalu ialah berkaitan dengan perubahan fizikal lelaki dan perempuan. Okey, remaja lelaki dan remaja perempuan, perubahan fizikal mereka. Okey, hari ini kita akan masuk satu lagi, iaitu remaja bergaya. Okey, remaja bergaya dan berjaya. Okey. Apa yang topik ini berkaitan dengan apa? Okey, topik ini berkaitan dengan kenapa awak sebagai remaja, anda sebagai remaja perlu melaksanakan aktiviti ataupun melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Kenapa? Apa fungsinya? Okey, apa keperluannya? Okey, kerana tak kisahlah aktiviti apa yang awak suka, tapi kena berunsurkan aktiviti yang positif. Ini adalah contoh. Okey. Contoh-contoh aktiviti yang dilakukan. Okey, berkayak, main bola. Okey. Kemudian aktiviti bersama kawan, melukis. Okey. Ada juga aktiviti pertahankan diri. Okey, yang ini aktiviti lasak serta berkumpul dengan ahli keluarga. Okey. Kenapa awak semua perlu melakukan aktiviti ini? Okey, kerana ada beberapa sebab kat sini disenaraikan. Okey, yang pertama, dia kata bila awak melakukan aktiviti ini, anda mampu membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan sebaya. Rakan yang sama-sama buat aktiviti dengan anda. Bila kita buat sesuatu aktiviti, okey, kita biasanya awak akan buat aktiviti dengan orang yang awak rasa selesa, yang suka. Okey, kenapa? Inilah salah satu sebabnya. Membina dan mengekalkan hubungan yang baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, dia kata kat sini, saya selesa dengan perkembangan tubuh dan kesedaran seksualiti diri. Maksudnya dari sini awak dapat mengembangkan potensi masing-masing. Awak tahu kat mana tahap keupayaan diri awak. Okey. Seterusnya, yang ketiga, saya mampu menetapkan had yang sesuai dalam perhubungan dengan rakan. Had. Okey, kat sini perkataan yang utamanya had yang sesuai. Had yang sesuai maksudnya awak dapat menjaga batas awak. Walaupun kita rapat, memang itu katalah best friend awak sangat pun, okey, yang awak kongsi semua cerita, okey, semua aktiviti, tapi ada batas yang awak perlu jaga. Okey. Kalau perempuan dengan perempuan pun ada batasnya. Lelaki dengan lelaki pun ada batasnya. Ini apatah lagi kalau lelaki dan perempuan. Okey, kita boleh buat aktiviti bersama tetapi ada batas, ada had yang perlu kita jaga. Okey. Seterusnya, dia kata kat sini pula, saya bersyukur dengan perubahan tubuh saya dan saya menghargainya. Okey, bila awak masuk meningkat remaja, okey, akan berlaku perubahan-perubahan fizikal dalam diri awak. Sama ada awak sedar atau tidak saja perubahan fizikal tu. Okay, jika topik yang lepas kita dah belajar kan, okay, perubahan fizikal yang berlaku dalam usia remaja. Usia awak sekarang ni, 12 tahun. Okay, jadi awak kena tahu, kena hargai apa yang berlaku perubahan dalam diri awak. Okey, lepas ni cuba semak semula apa yang berlaku dalam diri awak bila awak meningkat remaja ni. Okey. Seterusnya dia kata, dia bagi contoh pula yang kelima, saya memahami risiko, tanggungjawab dan kesan daripada tingkah laku seksual yang negatif. Okey, maksudnya awak tahu, awak faham. Okey, jika berlaku sesuatu terhadap diri awak dan persekitaran. Okey, sebab tu dia kata, saya memahami risiko. Apa kesan? Apa tanggungjawab awak? Bila kita buat sesuatu sekarang ni, bila awak meningkat dewasa, meningkat remaja, bila awak melakukan sesuatu,
pasti ada kesan dan risiko yang akan awak hadapi. Sama ada kesan tu positif ataupun negatif. Sebab tu bila kita buat sesuatu aktiviti bersama rakan sebaya, kita kena pertimbangkan apa kesan jika kita lakukan aktiviti tersebut. Kesan terhadap diri awak, juga kesan terhadap individu yang di sekitar awak. Okey. Jadi kalau kesannya adalah negatif, kita perlu elakkan. Okey. Jadi sebelum buat sesuatu tu kena fikir dulu. Okey, kena fikir dulu. Kalau ia positif, baru awak boleh teruskan. Okey. Yang keenam, saya bertindak secara bertanggungjawab hasil didikan keluarga yang baik. Okey. Andai anda masih mempunyai ahli keluarga, setiap tindakan awak masih perlukan bimbingan mereka. Okey, maksud hasil didikan ni maksudnya teguran, cara mak ayah awak ataupun family awak memberi didikan ni, mengajar awak, memberi nasihat, itu dihasil didikan. Okey, keluarga yang baik. Andai kata saya tak cukup, memang tak ada keluarga, awak tinggal dengan keluarga angkat, itu keluarga awak lah. Siapa yang jaga awak? Kalau katalah awak tinggal dengan nenek, datuk ataupun pakcik, itulah keluarga awak. Okey? Dan jangan salahkan mereka kalau setiap kali tindakan yang awak lakukan itu adalah negatif. Sebab sekarang ni awak remaja, awak boleh berfikir dengan matang. Okey? Awak boleh berfikir. Jadi kalau rasa ragu-ragu dengan tindakan awak, keputusan awak, rujuk semula dengan ahli keluarga awak. Okey? Sebab bila awak berusia remaja ni, awak lebih cenderung untuk ikut kata-kata daripada rakan sebaya. Okey, ini antara 6. Okey, 6 sebab kenapa kita perlu fikirkan untuk melakukan sesuatu aktiviti. Supaya awak tahu potensi diri awak, supaya awak dapat tahu macam mana bergaul dengan orang sekeliling awak, supaya awak juga tahu macam mana untuk menghargai diri awak sebagai seorang remaja. Okey, dari sinilah nanti baru dia akan menyumbangkan kepada kejayaan dalam hidup awak. Okey. Itu antara, kita tengok balik tajuk dia tadi. Okey, antara intipati berkaitan dengan remaja bergaya dan berjaya. Okey, seterusnya kita tengok pula sihat sejahtera, bersih sempurna. Okey, sihat sejahtera, bersih sempurna. Bila murid-murid, bila anda sekarang sudah meningkat remaja, dah tahu dah perubahan-perubahan fizikal yang berlaku dalam diri awak. Okey, kebersihan itu sangat penting. Okey, kebersihan itu sangat penting. Bukan maksudnya bila selama ni awak tak remaja, awak tak jaga kebersihan. Tapi sekarang ni bila lebih meningkat usia, maksudnya lebihlah cara awak kena jaga kebersihan diri masing-masing. Okey. Cikgu bacakan sikit kat sini. Kematangan melibatkan banyak perubahan fizikal. Dalam sesi kesejahteraan remaja, mereka didedahkan tentang keperluan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri yang berubah seiring dengan peningkatan usia. Dalam usia sekarang, awak sendiri sebagai seorang remaja kena jaga kebersihan diri masing-masing. Kalau dulu, jangan awak bandingkan dengan adik awak yang darjah 1, kecil lagi. Dia tak apa. Sebabnya ibu bapa awak yang jaga mereka, jaga kebersihan mereka. Tapi macam awak ni, awak kena jaga diri sendirilah. Contohnya, awak perhatikan rajah kat bawah ni. Apa yang dikatakan jaga kebersihan sendiri ni? Contohnya, kita tengok gambar ni. Ini antara 4 yang utama lah. Agak-agak ni apa gambar budak lelaki ni buat ni? Ni apa? Bau. Kat sini ialah bau badan. Perubahan yang utama bila awak meningkat dewasa akan berlaku perubahan bau badan pada diri awak. Jadi, suka ke kalau kita dekat dengan orang yang berbau ni? Bau wangi tak apa. Tapi
Awak kena pandai sekarang. Okey? Mandi dengan bersih. Okay, pakai minyak wangi, pakai deodorant untuk elakkan bau-bau yang kurang menyenangkan. Okey? Bau-bau yang kurang menyenangkan. Okey, seterusnya. Okey? Seterusnya, kalau perempuan ni, lelaki pun ada juga agak-agak dia picit apa ni? Jerawat. Okey. Ada perubahan di wajah. Okey. Sama ada lelaki ke perempuan ke, dua-dua akan berlaku perubahan kat situ. Tak apa, jangan risau, jangan takut. Okey. Awak kena tahu macam mana nak jaga kebersihan muka pula. Sebab muka awak pun akan ada tumbuh jerawat yang keluar. Okey. Jangan bandingkan dengan adik awak yang kecil. Okey, apa nak buat bila berlaku perubahan macam ni? Maksudnya cuci muka. Okey, sebab muka kita waktu tu bila awak meningkat remaja ni sering berminyak. Okey, kena pastikan muka tu bersih. Okey, keadaan kulit bersih. Bila mandi tu pakai sabun yang sesuai untuk kulit wajah awak. Okey. Ni seterusnya. Okey. Yang ketiga. Ni apa ni? Gigi. Kalau sebelum ni awak sekadar gosok gigi biasa je. Itu pun berus gigi tu agaknya dah 3-4 bulan tak tukar-tukar kan. Tak boleh. Sekarang bila awak naik remaja, awak kena tengok juga gigi awak tu. Okey, celah-celah gigi bersihkan dengan lebih sempurna. Okey. Kalau boleh berus gigi tu kena tukar. Bukannya setahun sekali Memang ada pun setahun sekali barulah tukar. Selagi boleh pakai. Tak. Sebenarnya sekarang ni awak kena tengok berus gigi awak tu. Ataupun ada juga satu lagi ni dia pakai. Ada satu lagi macam benang benang untuk bersihkan celah gigi. Jadi barulah senyuman awak tu berseri. Orang pun nak. Kenapa kita jaga gigi? Bila kita jaga gigi, kita tak ada nafas yang berbau tu tak mengganggu orang sebelah. Okey, ni dari segi penjagaan gigi. Okey, last sekali. Ni apa? Kaki. Okey, yang utama sekali ialah kuku lah kat sini. Penjagaan kuku kaki awak, kuku tangan. Okey, penjagaan bau kaki awak. Kaki tu walaupun dekat bawah, dia pun berbau. Bila awak dah naik meningkat remaja ni, kaki awak pun juga akan berpeluh dan menghasilkan bau. Stokin tu, kalau yang pakai stokin, kena sentiasa tukar. Okey, bukannya selagi bersih pakai je sampai seminggu satu stokin. Tak. Itu bukan cara penjagaan kaki yang sihat. Jadi, kena pastikan kaki awak juga bersih. Celah-celah kuku tu bersih. Okey, tiada bau kaki. Okey, macam mana nak elakkan bau kaki? Sentiasa ganti stokin. Kasut yang awak gunakan tu pun kena pastikan bersih. Bukan luar saja, dalam kasut. Okey, ini adalah antara 4 yang utama ni. Okey, penjagaan fizikal awak. Penjagaan kebersihan dan kesihatan fizikal awak yang utama. Okey, sebab awak kena ingat sekarang ni awak telah meningkat usia ke alam remaja. Jadi akan berlaku. Andai tak tahu lah macam mana ni, jangan segan-segan untuk bertanya. Okey, macam mana penjagaan sebenarnya? Boleh tanya. Yang perempuan boleh tanya dengan mak, dengan kakak awak. Okey, yang lelaki boleh tanya dengan kalau segan nak tanya dengan kawan-kawan, tanya dengan ayah, abang pun boleh. Macam mana mereka menjaga kebersihan dan kesihatan ketika mereka meningkat remaja. Okey? Ini berkaitan dengan sihat, sejahtera, bersih, sempurna. Okey. Perhatikan lembaran yang ketiga cikgu berikan pada awak. Cikgu ada berikan lembaran yang ketiga. Okey, awak lengkapkan kat situ. Gambar yang cikgu berikan tu, penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Okey? Penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Serta dekat lembaran muka surat kedua untuk pendidikan jasmani, cikgu ada letak 2 gambar. Okey, awak cuba padankan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan itu untuk ulang kaji topik yang lepas.
Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Semoga kita jumpa lagi kelas akan datang. Okey, jaga kesihatan, jaga diri. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.